Kami merupakan bekas graduan Unimas yang telah dipilih sebagai perintisan untuk syarikat Helena Craft Borneo. Program perintisan ini akan berjalan sepanjang 6 bulan di bawah tajaan Perbadanan Kraft Tangan Malaysia. Program perintisan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kemahiran kami dalam bidang seramik sekaligus menyiapkan kami untuk menjadi usahawan seramik di masa depan. Seterusnya saya dan rakan saya akan menunjukkan cara bagaimana untuk menghasilkan pinggan seramik menggunakan mesin potter's wheel. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Kupas Kopi Ilham Sejuta Inspirasi, dan jangan lupa untuk tekan butang like pada laman Facebook kami, dan masih lagi dalam suasana Hari Kebangsaan kita yang ke-64 Merdeka, dan mari kita semarakkan semangat kemerdekaan kita dengan mengibarkan jalur gemilang. Dan jangan lupa selepas Hari Kebangsaan ini kita juga ada Hari Malaysia. Jadi lama tu, tempoh yang agak lama bagi kita menunjukkan rasa semangat cintakan negara dan juga semangat patriotisme kita kepada tanah air Malaysia. Dan kita akan teruskan lagi perbualan Kupas Kopi hari ini dengan satu lagi topik, iaitu pinggai Iban. Dan kalau kita dapat lihat di hadapan saya ini adalah beberapa koleksi yang sangat cantik. Dan apakah pinggai Iban ini dan mengapa ia begitu unik dan harus kita pertontonkan, harus kita ceritakan kepada anda di luar sana. Jadi bersama dengan saya adalah seorang pembuat dan juga usahanita yang mengusaha pembuatan seni pinggai Iban ini. Saya perkenalkan Puan Helena David Kallum. Apa khabar Puan Helena? Khabar baik. Terima kasih kerana sudi bersama kami hari ini. Dan di sebelah Puan Helena pun saya perkenalkan Encik Roslan Razali. Saya difahamkan Encik Roslan adalah seorang yang juga bertanggungjawab dalam mempromosikan pinggai Iban ini. Ya, betul. Jadi terima kasih juga kepada Encik Roslan kerana bersama dengan kami hari ini. Jadi kita nak perkenalkan kepada orang ramai di luar sana apakah keunikan dan juga keistimewaannya pinggai Iban ini. Tapi sebelum kita nak ke soalan seperti adakah ia diekspor dan sebagainya, mungkin Puan Helena boleh terangkan kepada kami semua, apakah pinggai Iban ini dan mengapa ia begitu penting dalam kehidupan Puan Helena, dan adakah ia dianggap sebagai salah satu ciri tradisi kaum Iban sendiri ataupun adakah ia adalah satu elemen moden? Jadi mungkin Puan Helena boleh jelaskanlah. Ini boleh saya katakan elemen moden lah. Sebab pinggan corak Iban yang saya buat ni, sebab belum ada orang yang buat. Baik. So saya nak buat kelainan daripada orang lain. Saya buat kelainan, itu saya buat corak ukiran lah. Ukiran Iban, ya. Baik, jadi ini adalah sesuatu yang baru lah sebenarnya. Ya, baru. Baik. Jadi adakah sebelum ini Puan Helena mempelajari cara untuk membuat pinggai Iban ini ataupun mungkin ada diajar oleh nenek moyang ke apa, ada tak? Pinggan ni sebenarnya idea tu datang daripada saya sendiri. Sebab masa tu kan saya belajar cara pembuatan manik. Cara pembuatan manik seramik tu kurang lebih sama seperti proses membuat dia. Manik lah. Jadi saya coba untuk membuat pinggan. Ya. Dari itu juga saya mendapat idea macam mana mulanya saya ingin mengikut cara orang dulu untuk buat pinggan kan. Okey, why not saya tak mempermodernkan dengan corak ukir Iban di atas pinggan tu. Baik. Ya. Baik. Mungkin ramai tertanya di luar sana, pinggai itu sebenarnya pinggan dalam bahasa Iban. Yes. Jadi pinggai Iban ni adalah satu
penjenamaan semula lah untuk produk yang sebeginilah, yang menggambarkan ada corak-corak dan juga motif Iban itu sendiri. Ya, betul. Jadi Encik Roslan pula, apakah peranan anda dalam mempromosikan pinggai Iban ini, dan bagaimanakah, apakah bantuan anda yang anda berikan kepada Puan Helena dalam memasarkan produk ini? Pertama kali bila saya melihat pinggan ini, jadi saya melihat dari segi potensi dia. Sebab potensi dia, pinggan ini ialah sesuatu yang unik dan tidak ada usahawan kita di Sarawak yang betul-betul serius untuk membangunkan pinggan ini. Okey. Jadi saya membantu Puan Helena dari segi pertamanya ialah dari segi penjenamaan, branding ya. Jadi kita menggunakan jenama Borneo Best Deal. So kita nak membawa produk ini bukan hanya untuk pasaran di Malaysia, tetapi kita akan membawa produk ini ke luar negara. So bila kita cakap dari segi luar negara itu bermaksud kita akan jual dalam bentuk USD. Jadi sekarang ini kita sudah ada platform. Di platform kita ialah kalau ada sesiapa yang hendak membeli pinggan ini ataupun pinggai Iban corak antik ini, jadi mereka boleh melayari website kami iaitu borneobestdeal.store. borneobestdeal.store. Dan buat masa ini kita memasarkan produk ini hanya di Malaysia dulu, sebab dari segi stok. Sebab kita baru memula pada bulan April dan perancangan kita ialah pada tahun depan kita akan pasarkan produk ini ke luar negara. So bermakna kita terpaksa lengkapkan dari segi stok. Dan launching produk ini ialah pada bulan Julai, 30 hari bulan Julai tahun ini tadi. Dan sambutannya memang menggalakkan. Dan first day launching kita telah mendapat lebih kurang 5 angka. So that is a good news for Puan Helena. So that mean that sekiranya mereka memberi tumpuan benda ni dengan cara yang fokus, dengan cara yang baik, kreatif. So that mean that orang akan sentiasa melihat sesuatu benda yang baru. So like this pinggan antik Iban ini, corak antik Iban ini adalah kita anggapnya sebagai satu produk yang baru di pasaran Malaysia. Jadi satu produk ikonik yang baru lah. Seperti macam sekarang kita dikenali sebagai puak kumbuk, kek lapis. Jadi kita sekarang nak mempromosikan pinggan ini pula. Faham. Dan kita ada sedikit sedutan ini di mana produksi kami sempat menerima rumah salah seorang pelajar Unimas yang juga ada di bengkel pembuatan pinggan Iban ini. Sama-sama kita saksikan. Input yang saya dapati sepanjang menjalani latihan industri di sini, iaitu saya mempelajari teknik glazing pada manik. Seterusnya saya juga mempelajari bagaimana menghasilkan manik pelbagai bentuk. Seterusnya saya juga mempelajari menghasilkan corak tradisional Iban di atas pinggan. Saya memilih Helena Craft Borneo untuk menjalani latihan industri di sini kerana di sini menunjukkan penghasilan seramik yang berbeza berbanding di tempat yang lain. Sebagai contoh, di sini menghasilkan corak-corak tradisional Iban di atas pinggan tidak seperti di tempat-tempat yang lain yang selalu kita lihat orang menghasilkan corak di atas tembika, pasu, gelas dan sebagainya. Selain itu, di sini juga menghasilkan manik-manik yang unik dari segi bentuknya dan juga dari segi coraknya. Sebagai contoh, corak tradisional Iban juga diletakkan di atas manik tersebut. Saya sebagai anak jati Sarawak, saya berharap agar corak tari Iban ini lebih dikenali di pelosok Sarawak, bukan sahaja di Sarawak, malah di seluruh Malaysia, dan juga berharap agar corak ini lebih dikenali di luar negara, di antarabangsa. So, saya juga berharap agar corak-corak tradisional Iban ini dijadikan sebagai khazanah negara untuk rujukan masyarakat pada masa hadapan, untuk mengelakkan daripada corak-corak ini terus dilupakan asal-usulnya.
maka terhasillah pinggan iban yang seperti ini. Juga bertemakan Hari Kebangsaan kita, Malaysia Prihatin. Dan ini di antara corak-corak yang dihasilkan daripada Puan Helena sendirilah. Dan apakah di antara corak atau motif lazim yang sering menghiasi pinggan iban ini, permukaan pinggan iban ini yang boleh Puan Helena kongsikan? Motif contohnya yang saya bagi nama pinggan tu. Nama macam corak dia apa? Corak, okey. Selalunya pakai. Corak yang saya gunakan di atas pinggan tu saya berlandaskan diambil nama dia dari saya berpandukan dari flora dan fauna lah. Tumbuh-tumbuhan macam tu. Yang contoh yang dekat tepi tu kan, yang dekat tepi bendera tu, saya bagi nama dia macam tekuk lah. Dalam bahasa Iban tekuk engkelait, tekuk kelindang. Faham. Ada maksud dia juga. Baik. Dan saya nampak ada satu yang ada bermotifkan bunga terung. Bunga terung, bunga terung. Itu selalu ada pada tattoo. Ya, kebanyakan corak-corak begini, kalau zaman dulu-dulu dia orang simpan atas pintu, dekat terabai, dekat sumpit, dekat badan manusia sekarang ni. Contohnya bunga terung tu kan. Jadi saya mempermodernkan, saya letak atas pinggan saya. Bagus. Ini satu inisiatif yang baik sebenarnya, yang bukan saja dapat dikomersialkan, tapi dapat mempromosikan adat budaya dan juga identiti kaum Iban sendiri ke mata dunia. Dan apa pula material yang digunakan untuk menghasilkan material yang Iban? Saya gunakan itu tanah liat lah. Tanah liat. Clay. Clay tanah liat ni sebenarnya kami belilah buat masa sekarang ni sebab terlalu banyak yang kami guna. Faham. Sejenis stoneware. Baik. Ya. Ini boleh dibakar dalam suhu yang agak tinggi, dalam 1,000 ke atas lah. Baik. Untuk menghasilkan pinggan iban yang berkualiti. Dan warna yang kami gunakan juga di atas pinggan tu pun di order dari Australia. Ya. Yang membuatkan pinggan tu berkilat kami sapu dengan glass lah. Itu di antara proses-proses dia. Puan Helena dah ceritakan daripada A sampai Z, walaupun sebahagian lah kan, tapi kita dapat faham lah bagaimana proses penghasilan pinggan iban itu sendiri. Dan Encik Roslan pula, mungkin tadi kita dapat lihat ada pelajar-pelajar UNIMAS yang juga kiranya menghasilkan juga pinggan iban di bengkel dan juga kilang. Jadi bagaimanakah sejarah tertubuhnya sampai ada kilang sendiri untuk menghasilkan produk-produk yang sebegini, sehingga ada industri lah. Jadi mungkin adakah kerjasama yang kalian jalinkan untuk membuka perusahaan sebegini? Jadi bagaimanakah bermulanya idea dan juga tercetusnya inspirasi untuk menghasilkan nilai komersial seperti pinggan iban ini? Idea ini dicetus oleh Puan Helena pada bulan April tahun ini. Dan pada peringkat permulaannya, jadi Puan Helena cuma menghasilkan pinggan cuma corak pemandangan. Corak pemandangan. Jadi saya cadang kepada dia, why not anda cuba buat sesuatu yang baru, sesuatu yang unik. Maksudnya kita angkatkan martabat nenek moyang kita dulu yang ada pinggan antik tu, buatkan satu corak, upgradekan. Buatkan corak baru. Dan oleh kerana kemahiran dia ialah mengukir dan juga membuat produk seramik, jadi saya katakan, jadi anda harus buatkan sesuatu yang baru dan sesuatu yang unik yang tidak ada di pasaran. Jadi kemudahan yang sudah ada sekarang ini sebab kilang yang digunakan untuk membuat pinggan seramik corak antik ini ialah milik daripada pihak Kementerian Mintret. Dan kilang ini adalah khas untuk usahawan. Sebab untuk mendirikan kilang ini bukannya murah, mahal ya. Jadi segala kemudahan sudah ada. Jadi mereka diberi kebenaran untuk menggunakan kilang tersebut untuk menghasilkan apa jenis produk, terutamanya produk seramik. Jadi saya sebagai trainer dan juga konsultan kepada usahawan, jadi saya membantu dia. Jadi tugas saya ialah membantu dia ialah untuk membangunkan produk ini dengan cara sistematik dan ada nilai. So kita nakkan produk ini boleh berjalan dalam jangka masa yang lama. So dalam proses saya membantu dia, kita telah menghasil lebih kurang 23 jenis corak yang diwakili oleh 23 pinggan. Dan setiap pinggan ini ada nama dia sendiri. Jadi dia yang mengukir. Jadi saya fikir
Nama itu bukan senang. Nama itu dalam bahasa Iban. Faham. So itu yang saya bantu untuk membangunkan produk ini. Faham. Jadi mungkin ada kerjasama daripada agensi-agensi lain juga yang juga membantu kalian dalam melancarkan perusahaan dan juga mengkomersialkan pinggan Iban ini, ada tak? Untuk komersial atas daya usaha kita sendiri. Baik. Sebab Puan Helena dia ada Facebook dia sendiri. Saya kata kalau setakat Facebook tu kita tak dapat menjangkau pelanggan yang lebih luas. Faham. Jadi kita mesti promosikannya dalam bentuk e-commerce website. Baik. Jadi saya membuat e-commerce store ni dalam masa lebih kurang 4 hari siap. Dan saya masukkan lebih kurang 23 pinggan di situ, masukkan nama dan sebagainya dengan payment gateway dia sekali, dengan delivery service-nya sekali. Jadi maksudnya dia fokus kepada bahagian penghasilan produk. Jadi saya fokus dari segi bagaimana nak memasarkan produk ini. Termasuk dengan apa yang berkaitan dengan platform digital jugalah. Betul. Sekarang ni kan dah semakin senang, mereka yang di UK sekalipun dah boleh beli dah pinggan Iban. Betul. Berapa lama sebenarnya dah menghasilkan satu pinggan Iban ni sebenarnya, Puan Helena? Untuk menghasilkan satu pinggan Iban ni lebih kurang dalam masa 5 ataupun 1 minggu lah. 5 hari ataupun 7 hari. Untuk satu pinggan Iban? Untuk satu pinggan Iban. Bermula dari kita membuat tanah tu yang saya maksudkan. Tetapi untuk mencorak pinggan, untuk mengukir pinggan Iban tu, dalam masa 1 hari siap untuk satu pinggan lah. Buat corak atas pinggan tu. Baik. Ya. Baik, lebih kurang dalam seminggu jugalah. Ya. Seminggu lebih juga untuk menghasilkan satu pinggan Iban yang cantik seperti ini. Baiklah, masih lagi bersama dengan Puan Helena dan juga Encik Roslan bagi kita berbincangkan mengenai dengan pinggan Iban. Dan Puan Helena, saya tadi nampak kalau di kilang dan juga di bengkel itu ada ramai pelajar-pelajar yang sedang menghasilkan pinggan Iban tersebut. Jadi, adakah anda juga mengajar mereka untuk menghasilkan pinggan Iban ini, dan mengapa anda ada hasrat dan juga idea untuk mengajar pelapis-pelapis ini? Pelajar mereka ni adalah student dari Unimas. Baik. Yang buat latihan incubator dekat dengan saya lah. Tahun ini mereka adalah 7 orang untuk menjalani latihan incubator selama 10 minggu. Baik. Apa yang saya suruh dia orang buat adalah saya mengatakan saya akan ajar anda dari A sampai Z. Baik. So buat masa sekarang saya lebihkan kepada Manik lah ajar mereka. Ya, nanti minggu ke-8 baru saya akan ajar buat pinggan lah, buat drawing. Ya. Baik. Mereka ni adalah pelajar yang buat praktikal. Ya. Yang 2 orang, saya ada lagi 2 orang pekerja ditaja oleh Perbadanan Kraft Tangan Malaysia. Baik. Ya. 2 orang selama 6 bulan. Baik. Dan mengapa anda rasa yang perlu ada generasi muda yang akan mempelajari penghasilan pinggan Iban sebegini? Mengapa? Sebenarnya generasi muda ni dia orang lebih fokus. Maksudnya saya nak orang muda yang belajar buat pinggan, buat corak, biar mereka, sebab mereka lebih ada peluang untuk pergi lebih jauh lagi daripada saya. Baik. Yalah. Dan juga sebenarnya golongan muda inilah yang kena sedar dan ada willpower untuk mempromosikan budaya Iban itu sendiri ke mata dunia, sebab mereka ada kreativiti tersendiri dan sebagainya. Dan Encik Roslan pula, apakah perancangan yang ada dari pihak anda dalam mempromosikan lagi pinggan Iban ini supaya dapat dikomersialkan seperti yang dikatakan oleh Encik Roslan tadi, ada perancangan untuk dipasarkan ke luar negara. Jadi mungkin lebih daripada itu, mungkin boleh dikongsikan? Okey, melalui kita punya borneobestdeal.store tu, jadi buat masa ni kita cuma menunjukkan produk pinggan bentuk antik, corak antik Iban ni. Okey. Jadi insyaAllah pada tahun hadapan kita akan kembangkan lagi produk yang dihasilkan oleh Puan Helena ini. Jadi selain daripada pinggan corak antik Iban ini, kita akan memperkenalkan tajau. Okey, tajau antik. Okey. Jadi bermakna kita akan membuatkan sesuatu yang corak desain dia mengikut corak yang lama-lama juga. Faham. Jadi salah satu cabarnya tadi ialah nak bagi nama tajau ini. Jadi kita kena buat kajian. Okey. Dan perancangan kita yang ketiga ialah kita akan menghasilkan buku
bagaimana kita menghasilkan pinggan corak antik Iban ini. Baik. Dan juga tajau. Kita nak mendokumentasikan hasil produk ini supaya ia boleh jadi sumber rujukan. Contohnya macam pelajar yang UNIMAS datang kan. Jadi mereka tidak ada sumber rujukan. Benda ini sesuatu yang baru. Jadi bermakna kalau ada mereka nak menggunakan kaedah ini untuk sebagai satu sumber pendapatan. Jadi kalau Puan Helena boleh buat dan dia boleh dapat angka sampai 5 angka pendapatan, bermakna jadi mereka pun boleh. Yang penting tu minat ada. Jadi itu perancangannya kita nak buat. Baik. Itu satu perancangan yang baik sebenarnya. Dan apakah aspirasi dan juga harapan daripada Puan Helena sendiri dalam melihat supaya ada perkembangan dalam penjualan dan juga penghasilan pinggai Iban ini akan sentiasa mendapat tempat di hati masyarakat, dan apakah yang boleh Puan Helena kongsikan? Apakah harapan anda? Inspirasi saya tengok sebab ramai yang bagi kata semangat dengan saya untuk saya teruskan pinggan corak antik Iban ini. Inspirasi saya akan bekerja lebih lagi. Ya, bekerja lebih lagi dan semoga lebih banyak pinggai bersemangat, Iban. bersemangat. Betul. Dan berkongsi semangat bersama dengan anak-anak muda yang tadi belajar daripada Puan Helena. Ya, betul. Dan juga aspirasi daripada Encik Roslan sendiri supaya dapat melihat pinggai Iban ni akan terus popular. Mungkin akan digunakan sampailah ke UK sekalipun. Apakah aspirasi daripada Encik Roslan? Jadi hasrat saya ialah sekarang ni kita dah ada permintaan daripada Jerman. Direct contact daripada salah seorang daripada saya boleh katakan usahawan jugalah, orang Malaysia tapi dia menetap di Jerman. Dan dia kata dia berminat untuk memasarkan produk ini di Jerman. Jadi saya kata buat masa ini kita belum ada banyak stok, kita baru nak memperkenalkan produk ini. Jadi saya kata tahun depan kita akan all out. Sebab sekarang ini kita dalam proses untuk membuat corak pinggan ni, stok yang banyak. Jadi insyaAllah tahun depan kita akan memasarkan produk ini melalui e-commerce kita juga. Dan pasarannya akan kita pasarkan ke pasaran UK, Jerman dan juga US. Baik. Dan itulah, cuba nak tanya satu soalan. Pinggan Iban ni seelok-eloknya dihiaskan. Bukan untuk dimakan. Bukan. Untuk perhiasan sebenarnya. Tapi kalau nak makan tu pakailah pinggan yang lain lah. Jadi, terima kasih sekali lagi kepada Puan Helena. Terima kasih juga kepada Encik Roslan di atas kesudian untuk berkongsi mengenai dengan pinggai Iban ini. Saya doakan semoga terus berjaya dalam mempromosikan pinggai Iban, salah satu produk seramik yang mewakili negeri Sarawak ke peta dunia, insyaAllah. Dan siapa tahu sampai ke UK, sampai ke Jerman, pinggai Iban akan menjadi terus popular. Dan ini juga bermakna berakhir sudah pertemuan kita dalam Kupas Kopi. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang bersama kami dari awal rancangan tadi. Jangan lupa perjuangan kita bagi menentang COVID-19 masih lagi jauh daripada berakhir. Ayuh teruskan dengan menjaga jarak, basuh tangan, pakai pelitup muka dan menjadi penerima vaksin supaya dapatlah kita mencegah daripada penularan COVID-19. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-64. Jumpa lagi minggu depan. Saya Andi Indrawani. Jumpa lagi Malaysia. Jumpa lagi Sarawak dan Merdeka. Bye-bye.